Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah dia ciri-ciri pembangkang sekarang yang tak tahu nak buat apa lagi. Nak kecam Anwar tak boleh. Nak kecam pentadbiran negara tak boleh. Nak perburukan ekonomi Malaysia tak boleh. Sebab mereka semua pembangkang sebelum ini yang pernah jadi kerajaan sebelum ini atau kerajaan yang sebelumnya tak mampu menandingi apa yang ada pada Malaysia sekarang di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama dengan Kerajaan Perpaduan Madani. Jadi mereka malu nak komen, nak kecam perkara-perkara yang bermanfaat seperti dasar negara, kualiti kepimpinan, tata kelola dan paling penting sekali peningkatan ekonomi Malaysia yang sangat jauh berbeza dengan kerajaan yang sebelumnya. Serta kehebatan negara kita memerangi jenayah rasuah, kehebatan negara kita dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, sehingga suara Malaysia sekarang didengar oleh seluruh dunia. Begitulah kehebatan negara kita sekarang di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi pembangkang pula tak ada isu. Jadi akhirnya apa saja yang boleh ditunggang, boleh dimainkan sentimen, ditungganglah habis-habisan. Nasib baiklah ia tak ada kaitan dengan agama dan bangsa. Silap-silap hari bulan boleh juga mereka kaitan nanti. Itu kata netizen. Saudara, hari ini seorang ahli parlimen pembangkang Wan Faisal, siapa yang tak kenal dengan Wan Faisal, disekolahkan selepas persoal kenapa takut sangat dengan Yusuf Rauda. Nak tunggang lagi dengan isu Yusuf Rauda. Inilah pembangkang walau yang tak ada kualiti langsung. Baiklah, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak beritahu kepada anda semua satu rahsia bagaimana lepas daripada masalah kesehatan, bagaimana kita boleh sembuh daripada masalah kesehatan kita. Ini ialah transfer factor for life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan. Ini terapi imun, meningkatkan daya imun badan kita menjadi bijaksana dan menjadi kuat. Dengan transfer factor for life, imun badan kita meningkat 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan penyakit daripada dalam. Inilah rahsia kesehatan abad yang terkini. Inilah rahsia kesehatan yang dicari-cari oleh setiap isi rumah sekarang. Seluruh dunia sedang bercakap tentangnya. Jadi, Anda sudah mendengar hari ini, jangan lepaskan peluang untuk bebas daripada masalah kesehatan Anda. Produk ini lulus KKM, produk ini produk yang halal, dibuat, dikaji secara saintifik dan paling penting sekali, sudah membantu berjuta-juta orang di seluruh dunia. Cepat dapatkannya, hubungi nombor yang tertera. Jangan tunggu sampai terlambat. Semua jenis penyakit memerlukan transfer factor untuk menyembuhkan kita melalui peningkatan daya imun tubuh badan kita. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Wan Faisal disekolahkan selepas persoal kenapa takut sangat dengan Yusuf Rauda. Pemimpin Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, mengundang kecaman netizen selepas mempersoalkan permohonan Perdana Menteri untuk menangguhkan perbicaraan kes saman yang dikemukakan Muhammad Yusuf Rauda. Wan Faisal yang juga ahli Parlimen Machang membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung permohonan imuniti daripada tindakan saman. Apa yang kamu takut sangat dengan Yusuf Rauda tu kalau tak bersalah, kata Wan Faisal. Kenapa perlu dapatkan imuniti? Tunda perbicaraan. Rakyat nak tanya betul ke tak ada berlaku jenayah sebegitu? Katanya menerusi hantaran di platform X. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen mengecam Ketua Pemuda Bersatu berkenan. Kalau berlaku elemen jenayah, sudah tentu dikesan oleh pihak berkuasa. Wajarkah drama seks fiction dibicarakan dalam mahkamah? Rakyat dah meluat dengan drama seks, kata Abdul Aziz Abdullah. Patutnya saman tu tak perlu sebab Mahkamah Tinggi pada tahun 2021 dah kata tak ada bukti serangan seksual berlaku. Buang masa Perdana Menteri ke-10 saja, nampak sangat nak dipolitikkan isu ini, tegas Apit Omar. Ada juga netizen mengingatkan Wan Faisal supaya bertanya kepada Presiden dan juga pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin. Mereka bertanya kepada Wan Faisal,
Kenapa menantu Muhyiddin juga lari ke luar negara kalau betul-betul dia tak bersalah? Kalau dia tak bersalah, kenapa dia lari? Dan suruh pulanglah, kata mereka. Mereka membalas suara Wan Faisal ini dengan menyamakan kes dengan menantu Muhyiddin. Siapa lebih teruk, kata mereka. Netizen kata kes saman sivil bukannya kes berkaitan kes kesalahan jenayah yang boleh dihukum atas kesalahan jenayah. Tiada pun pendakwaan pertuduhan kes jenayah di mahkamah jenayah dalam isu ini, ujar pengguna X. Dilaporkan Jabatan Peguam Negara tidak akan mendakwa Anwar atas dakwaan serangan seksual terhadap Yusuf yang juga bekas pembantu penyelidik kepada Presiden PKR itu kerana kekurangan bukti. Ini berlaku pada tahun 2020, 14 Januari. Terdapat pencanggahan fakta material yang tidak dapat menyokong sebarang pendakwaan mana-mana individu mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan atau mana-mana seksyen lain di bawah kanun yang sama menurut Peguam Cara Negara ketika itu, Engku Nur Faiza Engku Atek. Tan Sri Abdul Hamid Bador sebagai Ketua Polis Negara pada ketika itu juga dilaporkan berkata, keputusan Jabatan Peguam Negara tersebut dibuat berdasarkan siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang mendapati bukti diperoleh tidak cukup untuk membolehkan tindakan pendakwaan diambil. Menurut Abdul Hamid lagi, seperti dilapor pada 15 Januari 2020, sekiranya dibawa ke mahkamah sekalipun buang masa kerana tidak cukup bukti. Jadi, itulah, tak apalah, tungganglah selagi boleh tunggang, supaya orang akan nampak lagi kelemahan dan tiada kualitinya pembangkang yang ada sekarang. Semacam mana sekalipun, netizen dah nampak bahawa kualiti yang ada dalam kalangan pembangkang sekarang memang sangat rendah. Jadi itulah Wan Faisal disekolahkan selepas persoal kenapa takut sangat dengan Yusuf Rauda. Ada netizen kata, padan muka, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Boleh kata, Perikatan Nasional ni memang tak ada kualiti langsung. Pembangkang tiada kualiti langsung. Manakan kita tak berani kata begitu kalau asik-asik hanya menunggang isu-isu picisan, isu-isu murahan yang tiada maknanya untuk negara. Kalau di dalam kempen-kempen PRK, Perikatan Nasional khususnya PAS, hanya menunggang isu-isu picisan yang terkini dalam pilihan raya kecil di Perak, mereka menunggang isu babi. Selain daripada itu, selepas saja PRK di Perak, apalagi semuanya hilang ditelan masa. Isu tunggang babi sudah hilang entah ke mana. Dan yang paling pelik, baru-baru ini, isu Abang Belon pun mereka tunggang habis-habisan. Akhirnya, apa dah jadi? Cerita Abang Belon pun tamat, terus diam entah ke mana. Itulah, kata orang, pembangkang sekarang ini memang tak ada kualiti. Terkini, tentang isu Yusuf Rauda pula. Mereka sibuk tunggang, nak tunggang juga. Tiada isu lain untuk pembangunan negara yang mereka boleh tunggang, yang boleh berkaitan dengan pentadbiran negara. Mereka tunggang isu Yusuf Rauda. Sehingga mereka mahu buat dalam satu paparan di dalam Facebook, ada satu gambar, poster menunjukkan ceramah mega isu semasa Yusuf Rauda. Kita pun tak pasti siapa yang anjur ceramah mega ini. Tetapi nampaknya ada beberapa orang pemimpin daripada PAS yang seakan-akan menyokong apa yang sedang berlaku. Jadi nampaknya Perikatan Nasional suka sangat nak menunggang isu picisan tak berkualiti seperti ini. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini ialah jawapan kepada semua masalah kesihatan kita. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan dan terapi imun badan ini mengajar mendidik imun badan kita menjadi kuat, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi,
Saudara-saudara sekalian, secara umum dan ringkasnya, transfer factor ini membantu menyelesaikan masalah kesihatan kita dengan menjadi terapi imun, meningkatkan imun badan kita daripada dalam. Kita sehat daripada dalam. Produk ini lulus KKM, produk ini juga adalah halal dan paling penting diramal akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun ini. Jadi cepat dapatkan produk ini kerana produk ini jawapan kepada masalah kesihatan Anda dan dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan satu pengumuman keputusan di mahkamah. Yusuf Raude bebas daripada tuduhan. Tapi isu ini pula ditunggang habis-habisan oleh para pendukung ataupun boleh kata para penunggang isu picisan. Sehingga kan Yusuf Raude boleh-boleh pula dijemput sebagai seorang yang dianggap hero. Begini sajalah, kita cabarlah Yusuf Raude ni, kalau betul-betul dia ini hebat, kalau betul-betul dia ini disukai ramai, kalau betul dia ini mewujudkan gelombang, pergi bertanding pilihan raya. Kita nak tengoklah dia boleh menang ke tidak. Itu dia. Dan sebenarnya yang patut kita tahu ialah kalaulah betul dakwaan kononnya Anwar Ibrahim itu campur tangan di mahkamah, pasti Yusuf Raude ni tak akan terlepas, tak akan bebas. Tapi gara-gara reformasi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim tiada campur tangan langsung di dalam kes mahkamah, maka Yusuf Raude terbebas. Jadi bukankah itu satu yang baik? Dalam roman komen di dalam Facebook, antara komen netizen berkait ceramah Mega yang dikatakan sebagai hebatnya konon ini, ada yang kata puak-puak walaun jangan dok percaya sangat untuk kepentingan depa saja katanya. Ada juga yang mengatakan bahawa ajak PAS sekali lah sebab PAS memang kaki fitnah, kata Ahmad Syahid. Ada juga beberapa orang memberikan komen dah tentu puak PAS dan Walaun datang sebab tujuan mereka sama, nak jatuhkan Perdana Menteri ke-10. Banyak lagi lah ada yang kata inilah pujaan Walaun sekarang budak bendul ini, kata Zek Abdullah. Faiz kata batu api dah mula memainkan peranan penting untuk memburukkan Anwar. Saudara, beberapa Keratan Akbar menyatakan beberapa orang pemimpin kononnya berkata Yusuf Raude dizalimi dan perangkap dipasang awal, PAS ucap tahniah. Ini semua adalah satu tunggangan yang luar biasa. Ramai yang sangat suka dengan isu ini untuk ditunggang. Tapi ya, kita sudah biasa dengan Perikatan Nasional Pembangkang yang suka menunggang isu-isu hangat. Tapi selepas itu mereka tak ke mana-mana. Begitu sajalah, tiada ke mana-mana. Seminggu dua lagi hilanglah musibat-musibat ni tunggang isu ni, kata Syah Syahrul. Lepas isu ni kita tengoklah dulu. Kita tengok isu apa pula puak-puak Walaun munafik ini nak tunggang, kata Syah Suhuri. Abdullah Yahya kata, maka berserban berjubahlah lebay ke taman melewar dengan laungan takbir, katanya. Sejahtera Kota kata, apa jasa orang ini kepada negara? Apa jasa Yusuf Raude kepada negara? Sehingga mereka jadikan beliau sebagai ikon. Aduh, tak ada ikon lain lagi kali yang bagus. Balik-balik ikon tai ini, kata netizen. Balik-balik ikon tai ini, kata mereka. Banyak lagi ikon yang lebih baik. Ini ikon tai yang balik-balik dibuat seperti ini. Bagus korang tolong berceramah perihal nasib kami veteran tentera yang pernah berjuang hidup mati kami untuk negara, kata Sejahtera Kota. Ya, betul jugalah kan, daripada jemput Yusuf Raude, cerita tentang kes beliau yang tak apa-apa itu, lebih baiklah mereka buat ceramah perjuangkan nasib veteran tentera. Itu kan lebih baik. Itulah orang kata pembangkang sekarang ini dah hilang idea, dah hilang hilang sengat, tiada credibility, tiada gunalah macam tu sebab mereka tak tahu lagi nak buat apa.
asik-asik nak tunggang isu-isu picisan. Salah satu usaha tebuk atap yang dirancang oleh puak-puak sakau yang dalam ketakutan untuk masuk penjara, kata Anwar. Dah banyak langkah gagal untuk jatuhkan kerajaan. Dan terbaru payung besar. Payung besar pun tak jadi, payung besar pun tak terbuka-buka. Nah, apalagi tungganglah isu Yusuf Rauda. Tapi tengoklah berapa kerat sajalah yang akan datang dalam cerapa mega itu. Jadi budak ini jadi tunggangan mereka. Berjuta-juta budak ini dapat bayaran ke, kata Anwar. Betul kan nih? Hanya walau yang bodoh yang akan hadir dalam ceramah mega ini, kata C. Fat Bun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya penyokong PKR. Hari ini disahkan Anwar Ibrahim memujuk Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi menyertai semula kabinet. Baru-baru ini, Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan peletakan jawatan, walau bagaimanapun, mereka belum lagi letak jawatan secara sah, mereka baru bercuti. Anwar Ibrahim pula pun belum lagi mengeluarkan kenyataan untuk meluluskan permohonan peletakan jawatan tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan kenyataan hari ini. Anwar mempelawa Rafizi, Nik Nazmi sertai semula kabinet. Ini bermakna bolehlah dianggap secara tidak langsung, secara rasminya Anwar mengumumkan kenyataan berdamai dengan Rafizi. Anwar umumkan kenyataan secara tidak rasmi, Anwar memujuk Rafizi menyertai semula kabinet. Jadi ini satu berita yang kita tunggu-tunggu, yang pastinya akan membuahkan satu hasil yang luar biasa. Kita teruskan ulasan pagi ini. Saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini produk Transufactor for Life. Ini bukan obat. Ini ialah produk kesehatan paling dikehendaki di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, di seluruh setiap rumah yang ada di dunia. Transufactor secara umumnya ialah peningkat daya imun badan, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita untuk kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kita tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Tetapi apabila kita ambil Transufactor for Life, kita punya imun badan akan meningkat 400% dan dididik menjadi bijaksana untuk menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit dan juga menyembuhkan kita daripada penyakit. Jadi siapa yang nak produk ini, hubungi nombor yang tertera. Semua jenis penyakit boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Kalau sekadar penyakit-penyakit 3 serangkai, semuanya itu mudah untuk diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan. Jadi, yang dah bosan sangat dengan penyakit, yang dah bosan sangat dengan masalah kesehatan, hubungi nombor yang tertera. Produk ini lulus KKM, produk ini juga adalah halal. Baiklah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia berhasrat untuk melihat bekas Menteri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Ahmad kembali menyertai kabinet. Walaupun kedua-dua mereka telah mengemukakan surat peletakan jawatan dan memohon cuti, Anwar menjelaskan dia hanya meluluskan cuti tersebut bagi memberi ruang kepada mereka mempertimbangkan semula keputusan masing-masing. Mengenai perkembangan lain, Anwar berkata dia masih memberi masa kepada 2 menteri yang meletakkan jawatan sebelum ini untuk memikirkan secara masak-masak sebelum melepaskan kedudukan mereka dalam kabinet. Biar mereka berfikir, saya kalau mahu, kalau boleh, mereka sertai semula kabinet. Surat peletakan jawatan sudah diterima tetapi saya belum luluskan peletakan jawatan mereka, katanya. Lapor Bloomberg. Anwar berkata demikian selepas menghadiri seminar pemerkasaan organisasi dan satu mesyuarat tertutup bersama kepimpinan PKR hari ini. Turut hadir dalam sesi tersebut ialah 2 Naib Presiden PKR Amiruddin Syari dan Ar Ramanan, Setiausaha Agung Fauziah Saleh, Ketua Wanita Fadilah Lina Sidik, Ketua Angkatan Muda Kamil Abdul Munin serta Ketua Bahagian Tuah Jaya
Samsul Iskandar Rakin. Untuk rekod, pada 28 Mei lalu, Rafizi dan Nick Nazmi telah meletakkan jawatan sebagai menteri selepas tewas dalam pemilihan parti PKR. Semasa seminar itu, Anwar turut menggesa para ahli PKR agar merapatkan barisan dan menyembuhkan perpecahan dalaman susulan pemilihan parti yang berlangsung bulan lalu. Dia turut menekankan keperluan untuk bersatu menunjukkan kematangan demi misi besar parti. Kata Anwar, bayangkan saya boleh bekerjasama dengan UMNO siap peluk-peluk. Ahli parti pula kena move on untuk agenda lebih besar. Kalau saya boleh bekerja sama dengan UMNO, takkanlah saya tak boleh bekerja sama dengan kawan-kawan yang berbeza pendapat, kata Anwar Ibrahim. Wow, ini satu saranan yang luar biasa daripada Anwar Ibrahim yang pastinya semua orang tunggu-tunggu, terutamanya para penyokong Pakatan Harapan PHPKR. Apabila pendapat Anda, tinggalkan komen Anda. Jadi jangan lupa, bagi mereka yang dah bosan sangat dengan penyakit dan nak sembuh sangat, nak kuat sangat daripada penyakit, jadi dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini untuk kesehatan Anda yang muktamad. Jumpa lagi, bye-bye.